الحمد لله الخبير الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من عصى. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Yang bermaksud, berilah kemaafan dan perintahlah untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Firman-Nya lagi dalam surah Asy-Syura ayat 37, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Yang bermaksud, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Sedang jemaah yang dihormati sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Hidupkanlah nilai-nilai murni yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat dan pengampunannya kepada kita semua. Saudaraku, cuba kita merenungkan hakikat kehidupan ini dan bertanya seketika, adakah kehidupan kita sunyi dari kesilapan? Adakah terdapat manusia, tentunya selain daripada para anbiya alaihissalam, utusan Allah yang dipeliharanya, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa? Saya yakin jawapannya adalah tidak. Sebagai manusia yang mempunyai naluri dan perasaan seperti rasa takut, marah, benci, iri hati dan sebagainya, kita kadang-kala membuat kesilapan, sama ada dalam tutur kata mahupun tindak tanduk. Kesalahan kita pula biasanya menjejas orang lain. Ia boleh sahaja menyakiti dan mengguris perasaan mereka. Kesilapan membuktikan bahawa kita merupakan insan yang jauh dari bersifat sempurna. Namun demikian, adakah Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita terus berada dalam keadaan sedemikian? Adakah kita dibiarkan untuk terus tenggelam di dalam sifat serba kekurangan hasil dari kesilapan dan dosa? Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kekosongan pada diri manusia dipenuhi dan kekurangan yang ada padanya kerana kesilapan digantikan dengan kebaikan. Begitu juga rasa benci dan permusuhan yang timbul dari kesilapan dan kesalahan dihilangkan dengan selama-lamanya. Namun, apakah caranya? Kita boleh mendapat panduan dengan meneliti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang mulia. Di antaranya adalah seperti yang sering disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Al-Ghafur Ar-Rahim, yang bererti yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gandingan sifat ini disebutkan lebih daripada 70 kali di dalam Al-Quran. Saudaraku, jalan keluar dari kekurangan yang ada pada diri manusia adalah nilai kemaafan dan pengampunan. Ia merupakan satu ciri yang sangat mulia. Sifat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan dan dicontohkan olehnya di dalam Al-Quran. Dialah Tuhan yang paling bersifat pemurah untuk memberi kemaafan kepada ciptaannya. Bagi umat Islam, kemaafan bukan merupakan satu nilai yang asing. Kita juga sering meminta maaf
terutama pada musimnya. Namun ia merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Ia bukan nilai musiman. Cuba perhatikan saudara sekalian. Memberi kemaafan merupakan satu amalan yang positif setelah berlakunya sesuatu yang negatif. Oleh itu, ia adalah nilai yang sangat mendalam kesannya, kerana ia menghapuskan segala perbuatan yang negatif. Ia membolehkan kita untuk memulakan hidup baru setelah kesilapan lampau. Ia dapat meningkatkan keyakinan dan menukar sikap dari yang negatif kepada positif. Perhatikanlah diri anda. Ketika anda memaafkan orang, apakah yang sebenarnya berlaku? Pertama, adakah mudah memilih untuk memaafkan seseorang yang menyakitkan ataupun menganiaya kita? Apabila kita memilih jalan kemaafan, kita sebenarnya telah berjaya. Kita telah berjaya mengawal bahkan mengatasi emosi. Kita telah berjaya seperti mana kita melaksanakan amal ibadah yang melatih kita untuk mengawal nafsu dan keinginan. Kemaafan tidak bererti kelemahan. Malah memberi kemaafan mencerminkan kekuatan. Kerana apabila anda memaafkan, anda berjaya untuk mengawal perasaan dan hasrat insan yang paling sukar untuk diatasi. Ia dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang bermaksud, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang sedemikian itu adalah perkara yang sangat diberatkan. Saudaraku, renungkanlah bagaimana Al-Quran membincangkan tentang pengampunan dan kemaafan sesama insan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu merupakan musuh bagi kamu, yaitu beberapa tuntutan mereka mungkin bercanggah dengan tuntutan agama. Maka waspadalah terhadap mereka. Tetapi jika anda memaafkan serta melepas pandang dan menutup dosa-dosa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, 3 konsep digunakan untuk menggambarkan kemaafan. Yang pertama, ta'fu, yang bermaksud melupakan dan menghilangkan kesalahan orang lain dari pemikiran kita. Yang kedua, tasfahu, yang bermaksud memalingkan diri dan melupakan kesilapan orang. Dan yang ketiga, taghfiru, yang bermaksud untuk menutup kesalahan orang lain. Marilah kita berusaha mencontohi peribadi dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, terutama sifat maaf baginda. Di antara sifat mulia baginda SAW seperti yang diriwayatkan dalam kitab sirah yang berbagai, kana ya'fu amman zalamahu, yang bermaksud baginda sering memaafkan orang yang menyakiti dan menzaliminya. Baginda SAW juga hanya memilih jalan kemaafan, bukan membalas dendam. Saudaraku, marilah kita berusaha untuk menghargai kepentingan nilai kemaafan. Marilah kita menyemai sifat tersebut dalam kehidupan. Mulakanlah hari ini, mulakanlah sekarang ini. Fikirkan seseorang yang pernah membuat kesilapan terhadap diri kita, seorang yang masih kita belum dapat lagi maafkan. Mungkin kerana perkataan yang pernah dilontarkan ataupun disebabkan perbuatan yang pernah mereka lakukan terhadap diri kita ataupun insan yang kita sayangi. Sekarang ini, mari kita cuba memilih jalan kemaafan. Cubalah untuk memaafkan mereka. Semoga dengan pilihan ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rahmat dan pengampunannya kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada khutbah yang akan datang kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai nilai kemaafan, khusus yang berkaitan dengan pengampunan Tuhan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita melalui sifatnya Maha Pengampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Amin ya Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن أمة محمد القهط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم اغفر أمة حبيبك واجعلنا منهم. اللهم اهدي أمة حبيبك واجعلنا منهم. اللهم ارحم أمة حبيبك واجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.